Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kursus kemahiran Jawi BMK 3022 Dr. Nur Faiza. Baiklah, pada kali ini saya Nurul Lailatul Najihah Binturuddin dan ahli-ahli kumpulan saya yang lain mewakili kumpulan 3 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Tulisan Jawi pada Mata Wang. Baiklah, bagi 1.0 iaitu pengenalan. Tulisan Jawi telah wujud di Kepulauan Melayu sejak 1300 Masihi. Tulisan ini dikatakan berasal dari Arab Parsi. Penggunaan tulisan Jawi dilihat sesuai dengan masyarakat Melayu yang menerima agama Islam menggantikan tulisan Jawa yang digunakan sebelum itu. Tulisan ini terus menjadi medium perantaraan, bukan sahaja antara penduduk setempat, tetapi juga antara raja-raja Kepulauan Melayu dengan pedagang-pedagang dan kerajaan asing, termasuk dengan Portugis, Belanda, dan Inggris. Tulisan Jawi begitu sinonim dalam kehidupan masyarakat Melayu. Kemunculan tulisan Jawi melalui usaha orang perseorangan, organisasi dan badan-badan tertentu telah mewujudkan beberapa sistem ejaan baru. Pada peringkat awal, pembentukan sistem ejaan baru ini dilakukan atas dasar kepentingan peribadi semata-mata dan ia tidak disebarkan kepada masyarakat umum. Banyak kitab dan buku pada ketika itu ditulis dengan menggunakan sistem tulisan Jawi ini. Antaranya ialah kitab Bustan Al-Katibin yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Kajian ini akan membahaskan mengenai tulisan Jawi dalam mata wang. Umum mengetahui bahawa tulisan Jawi pada masa ini turut digunakan dalam mata wang, sama ada wang kertas maupun shilling. Oleh itu, saya dan ahli kumpulan saya yang lain cenderung untuk mengkaji mengenai penggunaan tulisan Jawi ini dalam mata wang. Terdapat 3 objektif kajian yang kami pilih dalam melaksanakan tugasan kami ini. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kewujudan tulisan Jawi yang terdapat dalam mata wang. Objektif yang kedua ialah menyenaraikan tulisan Jawi yang terdapat dalam mata wang. Dan objektif yang ketiga ialah mengkaji fungsi tulisan Jawi yang terdapat dalam mata wang. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian ialah kaedah atau teknik yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data serta maklumat yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi merupakan kaedah untuk menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah serta teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci tentang penggunaan kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian ini. Telah menggunakan kaedah keperpustakaan dan kaedah rujukan internet. Kaedah perpustakaan ini ialah sebuah penulisan yang bertujuan untuk mengulas isi ilmu termasuklah penemuan kajian dan juga secara teori dan kaedah sumbangan mengenai sesuatu topik. Kaedah perpustakaan merupakan sumber sekunder. Sumber bahan untuk dibaca bagi kaedah ini ialah buku, surat khabar, majalah, risalah dan sebagainya. Oleh itu, sumber-sumber ini akan dikaji melalui pembacaan bahan bertulis bagi mendapatkan maklumat untuk kajian ini. Kumpulan kami telah mengunjungi Perpustakaan Awam Kelantan untuk mendapatkan rujukan dan bahan bagi menjalankan kajian kami yang bertajuk Tulisan Jawi pada Mata Wang. Seterusnya, kaedah rujukan internet. Kami telah menggunakan kaedah internet bagi mendapatkan info atau maklumat tambahan yang boleh digunakan dalam membantu menyiapkan kajian ini. Kaedah ini juga dapat membantu kami dalam mencari artikel-artikel yang berkaitan tulisan Jawi pada mata wang untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi menulis kajian ini. Maklumat tambahan yang diperoleh daripada kaedah ini amat membantu kami untuk mengukuhkan dapatan kajian ini.
Assalamualaikum Doktor. Saya Nur Atika binti Syaimi. Saya akan membentangkan dapatan kajian objektif 1. Objektif 1 kumpulan kami ialah mengenal pasti kewujudan tulisan Jawi pada Matawan. Baiklah, yang pertama ialah penggunaan sistem tulisan Jawi di Tanah Melayu. Tulisan Jawi sudah wujud sejak hampir 1000 tahun dahulu lagi di Tanah Melayu. Menurut sejarah, perkembangan tulisan Jawi disebabkan oleh kedatangan agama Islam pada abad ke-12 Masihi. Hal ini telah menyebabkan penggunaan tulisan Jawi di Tanah Melayu telah digunakan secara meluas. Hal ini kita dapat melihat bahawa penggunaan tulisan Jawi digunakan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, perundangan, perdagangan, kesastraan dan kesenian. Tulisan Jawi juga digunakan sebagai tulisan rasmi. Hal ini dapat dilihat penulisan Jawi dalam dokumen-dokumen penting seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Tubuh Kerajaan dan sebagainya lagi. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan tulisan Jawi pada masa itu sangatlah penting. Seterusnya, pengaruh penyebaran agama Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat melihat bahawa selepas kedatangan agama Islam di Tanah Melayu, ramai masyarakat Melayu yang memeluk Islam pada masa itu. Pedagang-pedagang Arab juga menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan dakwah yang turut digunakan dalam Al-Quran. Menurut sejarah bahasa Melayu iaitu Kan Yaksiat, beliau menyatakan bahawa perkataan Jawi ini berasal dari perkataan Arab iaitu Jawa. Orang Melayu telah menyelaraskan perkataan-perkataan Arab ini agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Hal ini telah menjadi salah satu faktor penyebaran perkataan-perkataan Arab pada zaman itu. Hal ini juga membuktikan bahawa penggunaan tulisan Jawi pada masa itu sangatlah penting. Tulisan Jawi pada mata wang. Penggunaan tulisan Jawi secara meluas di Tanah Melayu pada masa itu turut mempengaruhi sistem mata wang pada masa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah I iaitu di negeri Johor. Mereka menggunakan mata wang emas yang mempunyai dua nilai iaitu dinar dan kupan. Menurut Abdullah Zakaria dan Zainal Abidin, duit emas pada masa itu berbentuk bulat dan di bahagian hadapan terdapat tulisan Jawi dan juga nama sultan yang memerintah. Manakala pada bahagian belakang terdapat kata-kata pujian Khalifatul Mukminin. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan tulisan Jawi pada masa itu sangatlah penting dan menjadi lamban identiti di Tanah Melayu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Objektif kedua tugasan kami adalah menyenaraikan tulisan Jawi yang ada dalam mata wang. Tulisan Jawi juga digunakan sebagai tulisan rasmi di Tanah Melayu dalam semua urusan seperti surat menyurat, poster dan majalah. Kesan penulisan tulisan Jawi dapat dilihat hingga hari ini. Buktinya, negara kita masih mengekalkan tulisan Jawi pada mata wang. Hal ini bagi memelihara tulisan Jawi agar tidak hilang di telan zaman. Pelbagai langkah telah diambil oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan tulisan Jawi, antaranya menerapkan tulisan Jawi dalam mata wang kertas. Pihak Bank Negara Malaysia telah menerapkan tulisan Jawi pada wang kertas siri ketiga iaitu pada tahun 1997. Sulaiman Awang merupakan seorang pakar dalam tulisan khat telah diamanahkan agar menulis khat pada wang kertas. Sehingga kini, tulisan Jawi yang ditulis oleh beliau masih lagi diguna pakai. Terdapat dua tulisan Jawi yang ada pada bahagian belakang wang kertas Malaysia, antaranya ialah Bank Negara Malaysia dan Ringgit Malaysia. Tulisan ini juga digunakan dan dikekalkan dalam wang kertas siri keempat yang bermula pada tahun 2008. Tambahan lagi, kesemua wang kertas di Malaysia yang bermula dari Ringgit Malaysia 1 hingga Ringgit Malaysia 100 mempunyai tulisan Jawi yang sama. Berdasarkan rajah yang dipaparkan, kita dapati bahawa setiap wang kertas di Malaysia mempunyai tulisan Jawi yang sama di bahagian belakang. Namun, terdapat sedikit perbezaan pada kedudukannya. Merujuk kepada wang kertas yang bernilai RM50, kedudukan
tulisan Jawi dilihat tidak sama dengan kedudukan pada wang kertas yang lain. Namun, ejaan dan jenis tulisannya tetap sama. Seterusnya ialah dapatan kajian bagi objektif yang ketiga, iaitu mengkaji fungsi tulisan Jawi yang terdapat dalam mata wang. Antara fungsi tulisan Jawi dalam mata wang ialah sebagai lambang kesenian dan identiti umat Islam. Tulisan Jawi mempunyai sistem ejaan dan tulisan yang paling mudah, ringkas dan tepat. Tulisan Jawi turut mempunyai nilai estetika yang tinggi, menarik, unik dan klasik. Tulisan Jawi mempunyai kaitan yang penting dengan literasi agama dan kehidupan beragama dalam masyarakat Melayu. Rujukan utama bagi mengukuhkan akidah masyarakat Islam berasaskan Al-Quran, hadis, sunnah, kitab dan sebagainya telah pun ditulis dalam tulisan Jawi atau tulisan Arab. Kelemahan generasi muda dalam tulisan Jawi menyebabkan literasi agama dalam kalangan generasi itu merosot. Banyak golongan muda Melayu tidak dapat membaca dan memahami kandungan Al-Quran dan tidak dapat menggarap pengetahuan agama Islam dengan baik kerana kebanyakan mereka buta Jawi. Pemisungan akidah dan kedangkalan pengetahuan agama dapat berlaku kerana kelemahan dalam tulisan Jawi. Seterusnya, fungsi tulisan Jawi dalam mata wang juga ialah sebagai nadi bagi masyarakat Melayu yang sinonim dengan agama Islam. Tulisan Jawi telah memainkan peranan yang amat penting dalam mendukung perjuangan kemelayuan dan keislaman. Tulisan Jawi bukan sahaja mempunyai kekuatan dari segi jati kebangsaannya, malah kekuatan simbolisme terhadap perkembangan budaya dan bahasa Melayu. Tulisan Jawi memberikan sumbangan yang besar dan banyak kepada perubahan dan kemajuan bangsa Melayu. Pendidikan Melayu berkembang dan dapat disampaikan kepada orang Melayu, khususnya generasi tua dahulu, melalui tulisan Jawi. Walau bagaimanapun, tulisan Jawi semakin pupus apabila mula dipinggirkan daripada sistem pendidikan negara yang mengutamakan tulisan Rumi. Fungsi tulisan Jawi dalam mata wang yang ketiga ialah sebagai identiti dan lambang kemegahan negara. Dalam Perlembagaan Perkara 152 menyebut bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara ini. Bahasa kebangsaan bermaksud bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan rasmi yang perlu digunakan dalam urusan kerajaan serta kenyataan umum. Terdapat dua tulisan dalam bahasa Melayu, iaitu tulisan Jawi dan tulisan Rumi. Kedua-dua tulisan ini telah digunakan secara bersama. Tulisan Jawi lebih awal digunakan untuk bahasa Melayu kerana ketika bahasa ini berkembang sebagai bahasa ilmu, tulisan pertama diperkenalkan ialah tulisan Jawi. Tulisan ini berkembang seiring dengan perkembangan Islam. Tulisan Jawi digunakan sebagai tulisan utama lebih 1000 tahun lalu dan berubah kepada tulisan Rumi akibat pengaruh kedatangan penjajah. Baiklah, seterusnya 5.0 iaitu kesimpulan. Secara keseluruhannya, penggunaan tulisan Jawi pada mata wang masih terlihat jelas sehingga ke hari ini. Situasi ini dapat dibuktikan melalui tulisan khat yang ditulis oleh Sulaiman Awang yang terdapat pada wang kertas. Sehingga kini, tulisan Jawi yang ditulis oleh beliau masih lagi diguna pakai. Selain itu, kewujudan tulisan Jawi di tanah Melayu turut mempengaruhi mata wang yang digunakan untuk perdagangan. Hal ini turut membuktikan bahawa penggunaan tulisan Jawi pada mata wang ketika itu sangatlah penting dan menjadi lambang identiti tanah Melayu. Tulisan Jawi juga telah menjadi lambang kesenian dan identiti umat Islam sebagai nadi bagi masyarakat Melayu yang sinonim dengan agama Islam dan identiti lambang kemegahan negara. Diharapkan kajian ini akan menjadi pendorong kepada masyarakat untuk lebih menghayati dan mengekalkan penggunaan tulisan Jawi di negara kita. Berikut merupakan bibliografi bagi kajian kami.
Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.